الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, untuk pagi ini hari Rabu, Gini kita. Kita kan. ini sudah 26 Mei. Jadi untuk sambungan kita pagi ini itu ayat yang ketiga dari surah Al-Mumtahanah. Yang kita dah baca ayat pertama, yang kedua, jadi sambungan ayat ketiga hingga ayat kelima hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا وبدا قول بيننا إبراهيم وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
ربنا عليك ربنا توكلنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا ربنا لا تجعلنا ربنا لا فتنة للذين تجعلنا في كفروا الذين واغفر لنا ربنا كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك إنك أنت أنت العزيز العزيز الحكيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. Tidaklah memberi manfaat kepada kamu oleh arham, itu kaum kerabat kamu, ahli keluarga kamu, dan tidak juga memberi manfaat kepada kamu oleh anak-anak kamu pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, yang mana pada hari kiamat nanti Allah akan memisahkan di antara kamu semua. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala melihat segala yang kamu lakukan. Kemudian ayat keempat ni panjang sikit ya. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu terdapat contoh yang baik fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Ini kisah Nabi Ibrahim, dan juga wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka. Maksud contoh yang baik ialah ketegasan mereka dalam soal akidah. Apabila mereka beritahu kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu. Yakni kami tak ada kena-mengena dengan perbuatan salah kamu setelah disampaikan nasihat dan juga dakwah. Dan juga kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, kami engkar, yakni kami tidak mahu terima apa yang kamu sembah itu, perbuatan kamu itu kami engkar. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan sudah nyatalah, jelaslah permusuhan antara kami dan kamu selama-lamanya. Permusuhan dan kemarahan itu berlaku abadan selama-lamanya, sehinggalah kamu beriman dengan Allah. Dia akan terhenti permusuhan dan rasa kemarahan itu sehinggalah kaum dia beriman dengan Allah sahaja. Jadi yang ini boleh dijadikan contoh pada Nabi Ibrahim. Melainkan ada satu perkara yang tidak boleh dicontohi daripada Nabi Ibrahim, ialah dia pernah berkata kepada bapanya, iaitu dalam janjinya. Janji ini nanti kita akan rujuk dalam surah Maryam dan surah At-Taubah, di mana Nabi Ibrahim pernah berkata kepada bapanya, la astaghfiranna laka, aku akan memohon ampun kepada Allah untuk kamu. Ini aku akan beristighfar untukmu wahai ayahku. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak berkuasa untuk menahan azab siksaan Allah sedikit pun daripada menimpa kamu. Rabbana 'alaika tawakkalna. Lalu berdoalah orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Ini masuk dalam bab doa lah. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada kamulah kami bertawakal, kami berserah. Wa ilaika anabna, kepada engkaulah kami kembali menyerahkan diri. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau jualah kembalinya segala urusan ataupun tempat kembali. Wahai Tuhan kami, ini sambungan doa tadi. Wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah ataupun sebagai ujian terhadap orang-orang yang kafir. Jangan engkau jadikan keyakinan kami ini
terpesong disebabkan fitnah. Fitnah ni siksaan ataupun kejahatan orang-orang kafir terhadap kami. Apa yang kami pegang ini jangan jadikan sebab mereka orang-orang kafir menyakiti kami. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau itu bersifat Al-Azizul Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Para jemaah sahabat-sahabat yang dikasihi, kita kembali kepada ayat ketiga. Sebab ayat ni dia ada kaitan dengan kisah yang sebelumnya tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Dia bersungguh-sungguh nak beritahu ahli keluarga dia yang masih berada di Mekah kerana ada rasa kasih sayang sesama ahli keluarga. Tapi Allah Ta'ala beritahu di sini, sama ada ahli keluarga tu yang belum memeluk Islam atau yang dah Islam, di hari kiamat nanti, antara kita dengan mereka, termasuklah anak-anak kita sendiri, tidak memberi apa-apa manfaat. Maknanya terputus hubungan. Kita bila kembali ke akhirat nanti, kita adalah kita. Dalam kuliah yang lepas pun saya dah sebut dah. Kita bila kita kembali ke akhirat nanti, nafsi-nafsi masing-masing bawa diri sendiri. Walaupun di dunia kita bersama dengan ahli keluarga, kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita. Tapi di akhirat, kita tak boleh tolong mereka, mereka tak boleh tolong kita. Hatta anak tak boleh tolong ayah, ayah tak boleh tolong anak. Siapa setara tu? Bukan setakat arham. Arham ni kaum kerabat yang jauh-jauh. Ni hak ni dekat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di akhir surah Luqman. Suratul Luqman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih. Takutlah kamu kepada hari di mana seorang bapa tidak dapat membantu atau melepaskan kesusahan yang menimpa anaknya di hari kiamat. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan si anak juga tak dapat bertindak untuk membantu ayahnya untuk melepaskan kesusahan yang menimpa ayahnya di akhirat. Atas dunia tak apalah, kita boleh tolong-menolong satu sama lain. Tapi di akhirat memang tak boleh. Masing-masing bawa diri sendiri. Ayat ini bermaksud kaum kerabat yang menjadi ahli keluarga kita, la tanfa'u indallah, tidak memberi manfaat apa-apa di sisi Allah. Iaitu jika Allah Ta'ala mahu mengenakan kepada kamu dengan su'an, perkara yang buruk atau perkara yang tidak baik. Kita kata tak usah di akhirat, usahakan di akhirat, di dunia sendiri pun tidak dapat dilepaskan kesusahan kecuali dengan izin Allah. Maka tidaklah berguna di sisi Allah oleh seorang pun di kalangan kaum kerabat itu. Walaupun kaum kerabat itu adalah yang dekat dengan seorang Nabi itu. Maksudnya Nabi sendiri pun tak boleh tolong ahli keluarga dia kalau mereka itu mati dalam keadaan kekafiran. Kalau mereka itu mati dalam keadaan kekafiran atau mati tidak beriman. Walau kana qariban ila nabiyyin, kalau ia adalah seorang yang dekat dengan nabi. Ini kita nak kaitkan dengan cerita yang kita akan baca lepas ni tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu sayang kepada ayahnya, tetapi dia tidak boleh tolong ayah dia kerana ayah dia sendiri memilih jalan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Kalau nak buka, boleh buka surah Al-Mu'minun muka surat muka surat 348. 348 ayat 101. Fa'idha nufikha fis-sur, maka apabila ditiup sangkakala. Maksudnya apabila berlaku kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala. Lalu ketika itu fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi hubungan nasab. Hubungan nasab ni hubungan kekeluargaan. Masing-masing bawa diri sendiri. Tak ada lagi hubungan nasab. Seolah-olah terpisah. Masing-masing diri sendiri. Wala yatasaaluna, mereka tidak pula saling
bertanya di mana perginya anak dia, adik-beradik dia, masing-masing bawa diri sendiri. Ya. Begitu juga dalam ayat 34-37 dalam surah Abasa wa Tawalla, di akhir surah tu Allah Ta'ala menceritakan kedahsyatan hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Ingatlah pada hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari daripada ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, lari daripada isteri dan anak-anaknya. Kerana likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Kerana bagi setiap orang itu pada hari ini mempunyai urusan yang sangat menyibukkan bagi mereka. Tak fikir orang lain, masing-masing fikir diri sendiri. Jadi kalau di dunia mungkin kadang-kadang kita fikir juga keluarga kita, ya di akhirat tak ada dah ruang masa untuk kita berbuat begitu. Masing-masing sibuk dengan memikirkan diri sendiri. Ini yang kita kena renung-renungkan untuk apa dia, sebagai satu kesedaran dan keinsafan bagi kita. Sebab apabila kita berada di alam akhirat, kalau kita dalam kesusahan, tak ada siapa yang boleh tolong kita, melainkan Allah Ta'ala yang tolong kita, melainkan Allah Ta'ala izinkan Nabi-Nya mensyafaatkan kita, melainkan ada amalan-amalan soleh kita yang dapat bantu kita. Tu je. Kita nak harapkan pertolongan daripada orang lain, memang tak ada, tak boleh. Orang lain pun juga mengharapkan pertolongan daripada pihak lain. Maka mereka saling mahu bergantung kepada yang lain. Tapi tak boleh. Masing-masing kena jaga diri sendiri. Ini sebagai satu peringatan untuk kita. Baik. Kemudian pada hari itu Allah Ta'ala beritahu yafsilu bainakum. Allah Ta'ala pisahkan. Maksud pisahkan di sini ialah yajuzu an yakuna al-fasl. Boleh jadi juga dengan maksud pisah di sini bukan setakat pisah hubungan satu sama lain. Pisah di sini dengan maksud al-qada' wal hukmu. Dengan maksud dijatuhkan keputusan dan hukuman. Kerana hari kiamat juga disebut yaumul fasli, hari dipisahkan. Yaumul fasl itu disebut dalam surah Al-Mursalat. Liyaumil fasl, pada hari pemisahan. Hari pemisahan antara tafsirannya dengan maksud hari al-qada' wal hukmu, hari dijatuhkan keputusan dan hukuman. Maka pada hari itu masing-masing akan terimalah apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Kemudian kita terus kepada ayat yang keempat lah, tentang kisah Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala beritahu di sini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya adalah bagi kamu terdapat uswah hasanah, maknanya qudwah hasanah, contoh ikutan yang baik. Contoh ikutan yang baik untuk kita ikuti. Contoh ikutan yang baik yang perlu kita ikuti pada Nabi Ibrahim dan juga orang-orang beriman yang bersama dengannya, kerana mereka mengambil sikap tegas. Mereka tidak ada kaitan dengan kesyirikan, dengan kekufuran kaum mereka. Itu maksudnya, ini yang dikatakan sifat al-bara'. Kalau sebelum ni kita dah baca tentang sifat al-wala', perlu diberi ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Ni sifat al-bara' maknanya kita berlepas diri. Berlepas diri dengan maksud, kita dengan mereka jangan ada kena-mengena. Hak mereka buat, hak dia buat. Hak kita buat, kita buat. Kita tak boleh tiru dan ikut mereka. Itu maksud bara'ah. Kita tak boleh tiru mereka. Dia dalam agama, dia konsepnya jelas. Dia kena tegas. Sebagaimana pernah berlaku di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir di Mekah pernah pujuk Nabi. Dia kata, kalau begitu satu hari kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, kemudian pada hari yang lain engkau menyembah Tuhan yang kami sembah. Jadi seolah-olah agama ni boleh, orang kata boleh tukar-tukar supaya kain baju, boleh bertolak ansur begitu. Maka turunlah ayat dengan tegas menyebut, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang yang kafir,
Aku tidak sembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah dan tidaklah kamu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kerana akhir sekali apa Allah Ta'ala sebut di akhir surah itu, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Iaitu kita kita bura'a. Bura'a maknanya hak soal hak dia buat itu urusan dia. Hak kita buat urusan kita. Sebab tu dalam agama Nabi sangat-sangat memberi penegasan, jangan tasyabuh, jangan tiru. Jangan tiru. Apabila peringkat awal masa diwajibkan ibadat salat, Nabi bincang dengan sahabat macam mana kita nak panggil orang salat. Jadi macam-macam lah cadangan. Ada mencadangkan guna loceng. Nabi kata ni tak boleh ada tasyabuh persamaan dengan orang-orang Kristian. Jadi akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Zaid, dia beritahu dia bermimpi begini-begini dan Nabi mengatakan ia adalah sesuatu yang baik dan akhirnya diterima. Itu suatu ilham daripada Allah, maka disyariatkan azan, dan azan tu tidak sama dengan cara ibadat agama lain, tu tak ada lah. Itu hanya untuk kita. Maknanya tak boleh ada penyerupaan, persamaan. Banyak perkara yang Nabi suruh kita tidak boleh tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk di kalangan kaum tu. Maka dalam bab akidah, Nabi Ibrahim beritahu, inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri, kami tak ada kena mengena dengan kamu. Begitu juga apa yang kamu sembah selain daripada Allah, itu urusan kamu. Dakwah sudah disampaikan, nasihat sudah diberikan, peringatan juga sudah disampaikan. Maka apa tindakan selepas ini? Tindakan selepas ini adalah antara kami dan kamu akan berterusannya al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kemarahan sampai bila-bila. Melainkan mereka yang kafir itu beriman dengan Allah, maka terhentilah permusuhan. Jadi permusuhan antara orang Islam dengan orang kafir ini permusuhan dengan sebab berbeza akidah. Bermusuh ni bukan semestinya kena berperang. Bermusuh ni maknanya kita tidak ikut mereka, mereka tidak ikut kita, dan hilangnya permusuhan apabila mereka bersedia untuk menerima Islam dan beriman dengan Allah. Ini menunjukkan bahawasanya agama ni sesuatu yang tegas apabila melibatkan soal akidah dan soal keyakinan. Jadi apabila kita nak kaitkan dengan ayat ini dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang sebelumnya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata seakan-akan dalam ayat ini, ayat yang keempat ni, Allah Ta'ala nak beritahu, dia kata, afala ta'assaita ya Hatib bi Ibrahim. Wahai Hatib, kenapakah kamu tidak mencontohi, mengikuti akan sikap Nabi Ibrahim yang tegas? Hatib dalam kisah dia sanggup kirim surat melalui seorang wanita untuk beritahu kepada ahli keluarga di Mekah bahawasanya Nabi nak menyerang kota Mekah. Jadi sepatutnya dia tak boleh buat begitu, sebab dia telah membocorkan rahsia Nabi kepada orang-orang kafir. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak tegur, kenapa kamu tidak mencontohi Nabi Ibrahim, lalu kamu bertindak fatatabarra'a min ahlik, kamu boleh melepaskan diri daripada keluarga kamu. Soal mereka nak buat cara mereka itu terpulang kepada dia. Kama tabarra'a Ibrahim min abihi wa qaumih, sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri daripada bapa dan kaumnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri pada bapa dan kaumnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni duk fikirlah, mungkin ada ahli keluarga kita ni yang tak mahu dengan nasihat, yang tak mahu terima pengajaran agama, yang tak mahu berubah jadi baik. Ataupun kita duk fikir mungkin ada kawan-kawan kita yang susah untuk dinasihati. Sebenarnya bila kita dah nasihat, kita dah tegur, kita dah ingatkan, tugas kita dah selesai dah. Kita tak semua mikir banyak. Orang Kelantan kata tak perlu memikir banyak, tak perlu buat sakit kepala.
Kita dah sampai ke selesai dah tugas kita. Soal dia nak jadi gapo, itu urusan dia dah. Sebab kita dah sampaikan nasihat ni sudah diberikan. Bukan tanggungjawab kita untuk memaksa orang tu berubah. Sebagaimana kita yang sudah dapat petunjuk, dapat hidayah, kita dah berubah jadi baik dan mahu ikut jalan orang-orang yang beriman ataupun jalan orang-orang yang soleh. Tapi masih ada dalam kalangan kaum keluarga terdekat yang tidak mahu berubah. Waktu kita menyatakan, kalau begitu, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu. Jadi soal tu kita tak perlu nak fikir panjang-panjang. Saya suka mengambil kisah yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, dia susah hati nak memikir anak dia. Dia ada beberapa orang anak, ada seorang anak dia tu yang mati dalam kekafiran. Nabi Nuh alaihissalam tu, Nabi tu, tapi anak dia mati dalam kekafiran. Dalam kisah Nabi Nuh, dalam para jemaah boleh baca dalam surah Hud. Nabi Nuh pernah berdoa, dia kata, ya Allah, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya anakku adalah keluargaku dan janjimu adalah janji yang benar. Maksudnya, ya Allah, tolonglah beri hidayah kepada anak aku. Dia bukan orang yang anak aku juga. Akhirnya Allah Ta'ala memberi jawapan yang kita kata sebagai keputusan yang muktamad. Tak boleh dah. Allah Ta'ala beritahu, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan ahli keluarga kamu. Sebab dia sendiri tidak ikut dakwah kamu dan dia tidak mahu beriman kepadaku. Adapun kamu berdoa minta supaya diberi hidayah kepada anak kamu, supaya diselamatkan anak kamu, supaya diselamatkan anak kamu itu, innahu amalun ghairu salih. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Di doa Nabi Nuh ni setelah anak dia mati tenggelam dalam banjir yang besar. Itu boleh baca dalam surah Hud, kisah itu. Jadi antara kita dengan ahli keluarga kita, hak degil, hak tak dengar nasihat, kita hanya mampu memohon kepada Allah, berdoa gitulah. Tapi kalau dia tak mahu terima juga, itu di luar kemampuan kita lah. Cuma kisah Nabi Nuh tadi, dia minta begitu tu setelah anak dia sudah mati dah. Baik. Nyatalah antara kami dan kamu al-adawah wal baghdha. Baik. Perkataan al-adawah wal baghdha ni boleh kita rujuk antaranya dalam suratul Maidah berhubung dengan pengharaman arak dan judi. Allah Ta'ala mengharamkan arak dan judi, al-khamar dengan al-maisir, kerana Allah Ta'ala beritahu, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan mahu menimbulkan sesama kamu rasa permusuhan dan rasa kemarahan. Ada dua sifat yang buruk, al-adawah, al-baghdha, dengan sebab arak dan judi. Mana besar kesalahan arak dan judi, sebagaimana besarnya kesalahan kufur yang menjadi sebab berterusannya al-adawah wal baghdha. Al-adawah maknanya permusuhan. Bila permusuhan, kita tak boleh memberikan walak kepada orang yang menjadi musuh tu. Kita dah baca di awal surah ni kemarin. Orang yang menjadi musuh kepada orang beriman, atau mereka ni adalah musuh Allah, tidak boleh diberikan walak kerana mereka adalah musuh. Ataupun tidak boleh dipercayai, tak boleh diberi kepatuhan. Begitu juga al-baghdha. Al-baghdha ni rasa marah atas kekafiran mereka. Marah tu bukan bermakna kita berhenti daripada berdakwah. Dakwah perlu diteruskan dengan cara yang hikmah. Tapi soal kekafiran mereka itu sesuatu yang kita tidak redai, yang kita tidak sukai, kerana berbeza jalan yang kita pilih dengan jalan yang mereka pilih. Melainkan mereka itu beriman dengan Allah sahaja. Itu sehingga mereka menzahirkan keimanan kepada Allah, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Lalu mereka meninggalkan perbuatan syirik yang mereka lakukan selama ini. Lalu mereka memisahkan diri daripada perbuatan menyembah al-awthan wal-andad, iaitu patung-patung berhala dan sekutu-sekutu yang lain. Jadi apabila mereka berbuat begitu, barulah
permusuhan tadi bertukar menjadi mualah, menjadi saling bantu-membantu, boleh memberikan wala. Dan al-baghdha, rasa kemarahan itu bertukar menjadi mahabbah, kasih sayang. Kita melihat dalam sejarah contohnya, sebelum terlupa lah. Contohnya, selepas berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, ramai di antara orang-orang Arab yang memeluk Islam. Padahal sebelum ini mereka di antara orang-orang yang kuat bermusuh dengan Nabi. Contoh yang jelas yang berlaku kepada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan masa peperangan Badar, dialah yang menjadi ketua ataupun panglima bagi perang bagi kaum musyrikin dalam peperangan Badar. Dia hak ketuanya. Tetapi pada hari pembukaan kota Mekah, ataupun sebelum tu sedikit, Abu Sufyan dah masuk Islam. Sebelum pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, permusuhan dia dengan Nabi, antara Nabi dengan dia, antara dia, tak ada dah. Putus dah. Ini satu perkara yang kita kena ambil pengajaran. Bila orang itu berubah jadi baik, yang dahulunya musuh, dia tidak lagi musuh. Kita jangan pula meneruskan permusuhan. Dia kata, mu jurus dari mana, lepas aku pernah balah dengan mu, pak bila-bila, kamu tetap musuh aku. Ini sikap yang tidak baik. Itu sikap yang tidak baik. Jadi permusuhan tu dia ada limitnya, ada hadnya. Jadi masa peperangan Badar, Abu Sufyan berlawan dengan Nabi sebab dia menjadi ketua bagi kaum musyrikin. Tetapi oleh kerana dia dah masuk Islam, iaitu sebelum beberapa hari, beberapa tempoh sebelum pembukaan kota Mekah, akhirnya Nabi kahwin pula dengan anak dia. Dengan anak Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah ni kalau tak silap nama asal dia adalah Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah. Jadi cuba ingat, masa peperangan Badar dulu jadi musuh. Sekarang ni jadi tetua Nabi, jadi pak mertua. Nabi tu jadi menantu dia. Jadi tak timbul soal permusuhan itu diteruskan. Ini kita kena muhasabah balik. Kadang-kadang kita ni, itulah masalah kita ni, kalau hati kita tidak bersih gitulah. Sekali kita bermusuh, benci kepada seseorang, walaupun dia sudah berubah jadi baik, tapi kita tetap menyimpan kebencian itu sampai bila-bila. Ini bukan akhlak Nabi dan ini bukan ajaran dalam Quran. Ajaran Al-Quran sebagaimana kita nak ambil pengajaran, nak ambil apa dia, penghayatan daripada kisah Nabi Ibrahim. Hak Al-Bara' ataupun Bura'ah tadi dia sapa perekat tadi perekat bila mereka dah beriman putus dah tadi. Dia akan bertukar kepada Al-Wala' pula bila mereka sudah beriman. Melainkan satu sahaja yang kita tidak boleh contohi pada Nabi Ibrahim, itu dia pernah beritahu kepada ayah dia. Dia kata, la astaghfiranna laka, aku akan mohon ampun kepada Allah untukmu. Ni apa ceritanya? Minta ampun ni, itu boleh rujuk dalam surah Maryam. Surah Maryam, muka surat 308. Muka surat 308. Dia kena ada, selain pada mendengar, dia ada kena aktiviti tulis ke, kena belek-belek ke. Supaya, yalah, kadang-kadang kita tidak rasa hanyut ataupun rasa mengantuk, kita tulis-tulis ataupun kita belak-belak. Jadi kita tengok muka surat 308. Para jemaah boleh. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 41 bermulanya kisah Nabi Ibrahim. Ayat 41. Muka surat 308 surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ada sebutlah dalam kitab yang di dalam Al-Quran ini akan kisah Nabi Ibrahim. Jadi dalam ringkasnya dalam surah Maryam ini macam mana Nabi Ibrahim berdialog dengan ayah dia dengan bahasa yang lembut. Dia kata, ya abati, wahai ayahandaku. Walaupun ayah dia tu kafir, tapi dia menggunakan bahasa yang lembut. Dia kata, ya abati lima ta'budu ma la yasma'. Kenapa kamu sembah benda yang tak boleh mendengar, wala yubsiru, yang tak boleh melihat, wala yuni anka syai'a, yang tak boleh tolong kamu sedikit pun. Ditanya ayah dia, ya abati,
Kalau bahasa kita ya abati ni wahai ayahandaku, bahasa yang lembut. Dia tak kata ya abi, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahandaku. Ha? Sesungguhnya telah datang kepada aku minal ilmi, ilmu pengetahuan, iaitu wahyu daripada Allah, yang tidak datang kepada kamu. Fattabi'ni, wahai ayahandaku, ikutlah aku. Ittabi'ni, ikutlah aku. Nescaya ahdika, aku tunjukkan kepada kamu siratan sawiya, jalan yang lurus, jalan yang betul. Dia tanya lagi ayah dia, ya abati, wahai ayahandaku, la ta'budis syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Jadi perbuatan sembah patung berhala yang dilakukan oleh ayah dia tu adalah sebenarnya menyembah syaitan. Menyembah syaitan iaitu ikut kehendak dia, ataupun tunduk kepada arahan dia. Sesungguhnya syaitan itu adalah asiyah, derhaka kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Kemudian dia tanya lagi, ada 4 ayat di sini, ya abati, wahai ayahandaku, sesungguhnya aku takut. Ini sayangnya Nabi Ibrahim kepada ayah dia. Kata, wahai ayahandaku, inni akhafu, aku takut, an yamassaka azabun minar rahman, bahawa kamu akan disentuh dengan azab daripada Allah. Kerana kamu menjadikan syaitan itu sebagai wali, yang sebagai wali kamu. Wali ini sebagai tempat kamu ikut dia, kamu sembah dia, kamu bersahabat dengan dia. Lalu ayah dia menolak seruan suara Nabi Ibrahim. Dia kata, araghibun anta araghibun anta an alihati, wahai Ibrahim, mu ni benci kepada Tuhan-Tuhan yang aku sembah ke? Kalau kamu tidak berhenti daripada berdakwah, la arjumannaka, aku akan rejam kamu ni. Aku ambil batu ni, orang Kelantan kata aku pekung ni, aku baling pada kamu. Nabi Ibrahim ni sayang kepada dia, bercakap dengan bahasa yang sangat lembut, sangat baik. Tapi ayah dia menolak dengan kasar. Kita ni kalau tak bersabar dari dakwah, kita kata gano. Kita pun macam mu nak jadikan pemunggi lah. Tak. Bila kita nak marah, kita kata apa? Mu degi tak saya dengar. Mugi mu mapuh gi lah. Sedap kita mapuh gi selalu. Betapa kita ni tidak sabar. Kita lah. Tapi Nabi Ibrahim, kita tengok apa kesudahan. Bila ayah dia ugut dia, aku akan baling kamu dengan batu, dan mu tinggalkan aku pak bila-bila. Tapi Nabi Ibrahim dengan bahasa lembut, dia kata, qala salamun alayya, tak apalah ayah, selamat jalan lah. Salam ni bukan dia bagi ucapan salam kepada ayah dia. Salam ni dengan maksud goodbye. Kalau bahasa Inggeris, tak apalah, goodbye. Tak apalah. Hamba akan pergi, ayah boleh buat cara ayah. Lalu dia kata, sa'astaghfirulaka, ni dia ni. Betapa baiknya, dia kata, tak apalah kalau macam tu, saya akan berusaha supaya Allah Ta'ala ampunkan ayah. Hak ni, hak tindakan Nabi Ibrahim yang kita tak boleh contohi. Hak ni saja. Ini satu-satunya tindakan Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala beritahu dalam ayat berapa tadi, ayat keempat surah Al-Mumtanah, yang kita tidak boleh jadikan uswah hasanah, contoh yang baik. Sebenarnya ini salah satu teknik dalam berdakwah. Dia nak ambil hati ayah dia supaya dia berubah. Tapi sebenarnya tak diizinkan oleh Allah. Kita tidak boleh beristighfar bagi pihak orang yang kafir, walaupun keluarga terdekat. Nak faham kisah Nabi Ibrahim ni, tak boleh kita kita minta keampunan bagi ahli keluarga yang belum memeluk Islam. Para jemaah boleh rujuk dalam surah At-Taubah pula. Ni kelah tadabbur ginilah. Dia tidak macam tafsir ni umum, kita kalau mengajar di masjid dengar saja je. Tadabbur ni dia kena ada tugasnya sikit. Di samping kita mendengar, mungkin kalau rajin ada pen ada kertas, kita tulis apa-apa yang perlu kita tulis, ataupun kita belek-belek naskah Quran untuk kita cari ayat lain. Muka surat 205. Para jemaah boleh buka muka surat 205 ayat 113 dalam surah At-Taubah. Muka surat 205 surah At-Taubah dalam juzuk yang ke-11 ayat 113.
Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, adalah tidak boleh bagi nabi, maksud nabi ni Nabi Muhammad lah, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka beristighfar bagi pihak orang-orang musyrik. Maksud istighfar ni minta ampun kepada Allah supaya orang musyrik itu diampunkan. Walau kanu uli kurba, walaupun kaum musyrikin itu adalah kaum kerabat kita, ahli keluarga kita. Ini banyak berlaku dalam kalangan sahabat Nabi, yang setengah tu anak dia tidak masuk Islam. Hak tu pula ayah dia tidak masuk Islam. Hak tu pula sepupu dia, hak tu pula pak saudara dia. Jadi dalam kes ni tidak boleh mana-mana orang beriman memohon ampun kepada Allah bagi ahli keluarga yang belum Islam. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata kepada mereka bahawa ahli keluarga mereka, uli kurba tu ahli keluarga, ashabul jahim adalah penghuni neraka, kerana mereka ni golongan musyrik. Kemudian ayat 114 ni ada kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih, dan tidaklah istighfar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Itu Nabi Ibrahim pernah memohon keampunan kepada Allah bagi pihak ayah dia. Apa yang Nabi Ibrahim buat tu tidak lain dan tidak bukan semata-mata an mau'idatin, kerana suatu janji. Tu ya sebab. Kerana suatu janji yang wa'adaha iyyahu, yang pernah ia janjikan terhadap ayah dia. Jadi istighfar tu bukan kerana dia nak langgar perintah Allah, semata-mata untuk memenuhi janjinya. Kemudian falamma tabayyana lahu, apabila nyata kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, bahawa ayah dia ni adalah aduwwul lillah, musuh bagi Allah, tabarra'a min, ni tabarra'a, inilah dikatakan al-bara' ataupun bura'a tadi ni. Tabarra'a, dia pun berlepas diri. Maksud dia tidak lagi beristighfar untuk ayah dia, dan dia tidak lakukan apa yang Allah Ta'ala larang itulah. Jadi istighfar tu hanya sekali tu je, semata-mata untuk memenuhi janji. Jadi kita boleh ambil pengajaran di sini, kita boleh memohon keampunan kepada Allah untuk diri kita sendiri terutamanya, dan untuk orang-orang lain, tetapi dengan syarat orang lain tu adalah dalam kalangan orang-orang Islam yang beriman, orang Islam dan orang yang beriman. Tidak boleh kita beristighfar bagi pihak orang-orang kafir, juga kepada orang-orang munafik. Orang munafik yang sudah jelas sifat kemunafikannya. Orang munafik sudah jelas kemunafikannya pun tak boleh. Apa buktinya? Maka ketika berlakunya kematian kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik di Madinah. Saidina Umar sebenarnya keberatan, dia tak mahu lakukan salat jenazah kepada Abdullah bin Ubay sebab dia ketahui dia ni munafik. Tapi Nabi nak pergilah, Nabi nak pergi salat lah. Lalu turunlah ayat 84 surah At-Taubah juga. Kalau raja buka muka surat 200, undur sikit lah daripada muka surat tadi. Kisah istighfar Nabi Ibrahim tadi pun surah At-Taubah juga, muka surat 200, dalam ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu lakukan salat, yakni salat jenazah. Jangan lakukan salat jenazah terhadap seseorang pun di antara mereka yang mati sampai bila-bila. Maksudnya Allah Ta'ala melarang Nabi daripada menunaikan salat jenazah ke atas orang-orang munafik, jenazah orang munafik. Wala takum ala qabrih, jangan kamu berdiri di kuburnya. Apa maksud berdiri ni? Jangan kamu pergi ziarah kubur untuk beristighfar bagi pihaknya. Kan kalau kita ziarah kubur, doanya adalah doa keampunan dan doa rahmat. Kita ziarah kubur, kita kata Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir li ahli kubur contohnya, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah berilah keampunan dan rahmat untuk mereka. Tapi untuk orang munafik tak boleh. Tak boleh. Kalau orang itu sudah
jelas dan nyata kemunafikannya berdasarkan ayat ni lah. Ayat 84. Tidak boleh kamu berdiri pada kuburnya, itu untuk beristighfar bagi mereka. Kemudian sebagai sambungannya, kita ada masa 10 minit lagi, nanti kita nak buka untuk soalan pula. Orang-orang yang beriman berdoa, Rabbana alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, kepada kamulah kami berserah. Ada dua di sini, sifat at-tawakkal dan sifat al-inabah. Sentiasa bertawakal dan sentiasa kembali kepada Allah. Anabna maknanya raja'na. Kami sentiasa kembali kepadamu, wahai Tuhan, kami bertawakal kepadamu. Bagaimana situasi hari ini, ya? Itulah, itu yang jadi suatu perkara yang banyak kita kena fikir, ya. Sebab dia munafik ni, ada yang munafik dari sudut akidah, ada yang munafik dari sudut amalan. Munafik akidah ni kita tak tahulah, sebab itu melibatkan soal hati seseorang tu, sejauh mana dia ikhlas dalam keislamannya. Kalau munafik dari segi amalan, betul lah, sangat banyak orang yang sangat payah untuk menunaikan solat berjemaah, orang yang suka memungkiri janji, orang yang suka berbohong apabila bercakap, orang yang berlebih-lebihan dalam berkelahi, bertelingkah. Itu di antara sifat-sifat orang munafik dari sudut amalannya. Cuma secara khusus bila kita nak hukum munafik yang kita tak boleh lakukan solat jenazah ni, agak payah sikit lah zaman sekarang ni. Cuma ayat ni berlaku zaman Nabi ni, tak apalah, ketika wahyu ni masih turun lagi, dan Allah Ta'ala beritahu secara direct kepada Nabi. Jadi orang beriman dalam doa mereka berkata, Rabbana alaika tawakkalna. Ini doa ni dalam bentuk menyatakan menyatakan penyerahan diri kepada Allah. Tak minta apa-apa hajat, cuma beritahu, wahai Tuhan kami, kepada kamulah tawakkalna, kami bertawakal. Sebagaimana doa bila kita keluar daripada rumah, kita diajar baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kita menyatakan kita bertawakal kepada Allah, kerana hanya Dia sahaja yang dapat menjaga kita dan memelihara kita. Tawakal ni satu perkara yang penting dalam akidah sebenarnya. Tawakal ni besar sebenarnya. Khususnya kita bertawakal dalam bab rezeki. Tawakal ni satu persoalan yang besar. Dalam ayat kedua surah Al-Anfal, di antara sifat orang mukmin yang tinggi, ada 5 situ sifat tu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah, bahwasanya orang-orang mukmin yang sebenar orang-orang yang apabila disebut nama Allah, apabila diperingatkan tentang kebesaran Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka merasa sangat takut. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sentiasa bertawakal, berserah kepada Allah. Tawakal ni maknanya kita berserah setelah kita berusaha. Macam sekarang ni kita dilanda pandemik COVID-19. Kita ada usaha-usaha kita jaga penjarakan, kita pakai mask tutup mulut, kita tidak pergi tempat orang yang ramai. Itu usaha yang kita boleh buat. Kita bersihkan tangan dengan sanitizer. Hak mana dah ada peluang untuk ambil waxing lah. Itu sebagai langkah pencegahan. Tapi di samping itu kita juga berserah dengan berdoa, Ya Allah, kami berserah kepadamu. Ya Rabb, alaika tawakkaltu. Sebab tu kalau kita rajin baca wirid maksurah, antara doa yang Nabi baca ataupun ayat yang Nabi amalkan pagi dan petang ialah ayat di akhir surah At-Taubah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca sebanyak 7 kali. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rujuk ayat akhir surah At-Taubah ayat 128. Nah, kalau kita nak kaitkan sifat tawakal dengan Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat tinggi tawakalnya kepada Allah. Nabi Ibrahim orang yang sangat tinggi tawakalnya kepada Allah. Kenapa? Bayangkan masa isterinya Hajar mengandung, masih kecil lagi, masih baru lagi kandungan, kemudian lahirnya anak itu Ismail. Ketika Ismail itu masih kecil lagi, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim
untuk dibawa isterinya Hajar dan juga Ismail jauh, itu sampai mana? Di bumi Mekah. Masa tu bumi Mekah ni tak ada apa satu, kosong. Hanya kawasan tanahnya kosong, kawasan lembah, bukit tu je. Ditinggalkan Hajar dan Ismail dalam keadaan tak ada orang situ. Tapi tawakalnya sangat tinggi sebab dia kata Allah Ta'ala suruh aku tinggalkan kamu di sini. Secara logik kita kata patutkah seorang bapa, seorang suami tinggalkan isteri bersendirian di tempat tak ada orang, anak yang masih kecil. Tapi itu perintah daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala mahu mengujinya. Maka dia bertawakal kepada Allah. Kemudian setelah Ismail membesar dan dia sudah berkahwin, ialah kalau kita baca sejarah, setelah Hajar dan Ismail duduk di situ, datanglah kabilah daripada kabilah Bani Jurhum. Bila mereka melihat di situ ada air, maksud air itu air telaga Zamzam. Lalu terbentuklah penempatan di situ. Beberapa tahun kemudian Ibrahim datang lagi. Nabi Ibrahim mari. Bila anak dia sudah menikah dewasa, datangnya perintah supaya disembelih anak dia pula. Tapi Nabi Ibrahim terima perintah Allah dengan hati yang terbuka. Begitu juga Nabi Ismail dengan sabar. Mana mereka ni orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Satu ketika Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang berat, iaitu dia ditangkap untuk dicampakkan dalam api. Saya pernah baca dalam satu buku motivasi yang ditulis oleh Amru Khalid, seorang penulis daripada Mesir, tentang kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Menarik buku dia ni. Motivasi daripada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api ketika umur dia belasan tahun. Sekitar 14-15 tahun. Budak lagi. Dia sudah memulakan dakwah ketika umurnya masih remaja. Dia dicampakkan dalam api ini ketika dia berada di kota Babylon, di kota Iraq. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, mereka datang untuk bantu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, adapun pertolongan kamu aku tidak berhajat. Aku hanya berserah dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para jemaah boleh rujuk dalam muka surat berapa? Muka surat 72. Muka surat 72 dalam surah Ali Imran. Bawah sekali itu. Kita nak kaitkan kisah peperangan Uhud dengan cerita Nabi Ibrahim. Sebab tu baca Quran ni, kalau kita faham ayat, kita boleh kaitkan dengan banyak ayat lain. Kita akan nampak sangat menarik. Ada perkaitan dan pertalian ada satu ayat dengan ayat lain. Tengok ayat bawah sekali, muka surat 72, ayat 173 dalam surah Ali Imran. Allazina qala lahumun nas, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Siapa orang-orang ni? Iaitu para sahabat yang bersama dengan Nabi dalam peperangan Uhud. Di mana orang-orang munafik berkata kepada mereka. Kata orang munafik, innan nas, sesungguhnya manusia di kalangan tentera musyrikin itu, qad jama'u lakum, mereka telah mengumpulkan bala tentera untuk menyerang kamu. Ini kerja orang munafik. Dia nak menakut-nakutkan orang beriman. Dia kata, wahai sahabat-sahabat Muhammad Nuh, ramai tentera musyrikin mahu menyerang kamu. Kalau begitu, fakhsyahum, takutlah kepada mereka. Tetapi ugutan jahat orang munafik itu menambahkan iman orang-orang beriman. Lalu mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah SAW beritahu, inilah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika baginda Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api. Api itu bukan kecil, besar. Sebab dalam riwayat yang sahih disebut dia perlu dicampakkan menggunakan manjanik. Manjanik ini satu alat lastik. Tahu lastik? Lastik ni biasa kali kita kata buat bidah. Kita bidah burung. Lastik. Tapi ini lastik yang besar. Yang nak diletakkan pada lastik itu bukan batu, tapi Nabi Ibrahim. Bila ditarik, pom. Lalu melontarlah ia jatuh dalam api. Tapi dengan pertolongan Allah, api itu menjadi sejuk. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tu ada dalam kisahnya dalam surah Al-Anbiya. Kalau beberapa hari lepas, Al-Fadhil Dr. Abdul Basit dalam kuliahnya dah ceritakan kisah ni. Tuan-tuan boleh buka dalam
Facebook dia, dalam Facebook Dr. Abu Anas, boleh rujuk balik sebab dia ada rakamnya dalam Facebook dia tentang kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya. Bila Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, Allah Ta'ala perintahkan kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim selamat. Bayangkan dia dicampakkan dalam keadaan dia ditelanjangkan. Kita baca dalam sejarah itu yang disebut. Tapi Allah Ta'ala selamatkan ia. Ada soalan kata apa itu menjanik. Menjanik ni alat lastik. Lastik budak wak bidah burung. Tapi besar. Menjanik ni dia besar. Kalau bahasa kisah-kisah peperangan dulu banyaklah dia orang guna menjanik ni untuk hatta kalau kita agak macam bedi meriam tu untuk lepar batu. Nak lepar tak boleh besar, maka guna menjanik, ditarik, dia lepas. Macam kita bidah getah ataupun dengan lastik tu. Para jemaah yang dirahmati Allah, akhir sekali masa pun tak mengizinkan. Doa orang beriman, wahai Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami ini sebagai fitnah, sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Kita ni menjadi sebab orang-orang kafir nak sakiti kita. Kita minta jauh. Dalam bahasa Arab, fitnah ni dia mari dengan maksud yang banyak. Betulkah syaitan ajar mereka? Wallah ala tamut. Saya tak pasti tu. Adakah syaitan yang ajar mereka buat macam ni? Fitnah dalam bahasa Arab ni ada banyak maksud. Fitnah dengan maksud azab. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mengazab orang-orang beriman. Ini dalam kisah Ashabul Ukhdud. Jadi fitnah ni maksud menyiksa, mengazab. Fitnah juga dengan maksud azab yang Allah Ta'ala turunkan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. Maksudnya kepada azab yang akan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja. Fitnah di sini maksudnya maftunin mu'adzabin. Janganlah kami menjadi golongan yang disiksa, diazab oleh orang-orang yang kafir. Ataupun kami dikuasai oleh mereka lalu kami dianiaya. Mungkinlah ayat macam ni, doa macam ni kalau saudara-saudara kita di Palestin pun baca sama, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami sebagai sasaran untuk orang kafir, seksa dan buat nyanyi kepada kami. Dan orang-orang yang berada di negara yang mereka ditindas, umat Islam di Myanmar, di mana lagi, di Palestin sendiri ataupun di beberapa tempat lain di mana umat Islam adalah golongan minoriti. Inilah doa yang terbaik untuk mereka baca. Baca doa Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Minta kepada Allah supaya kita tidak disakiti, diazab, diseksa oleh orang-orang yang kafir. Mintalah ampun kepada Allah Ta'ala dengan doa waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim, dan diakhiri dengan kita memuji Allah, dialah yang bersifat al-aziz al-hakim. Wallahu a'lam. Tepat pukul 7.30. Ada soalan? Ustaz, macam mana ya kalau yang tadi tu kita tak boleh mendoakan dia untuk kemaafan? Macam mana kalau kita mendoakan dia untuk mendapat hidayah dari Allah? Kalau doa hidayah tu boleh. Doa hidayah boleh. Yang tak boleh doa keampunan. Oh, okey Ustaz. Terima kasih. Cuma doa hidayah tu bukan sesuatu yang semestinya Allah Ta'ala penuhi. Sebab hidayah tu milik Allah Ta'ala secara mutlak. Kita boleh berdoa supaya Allah Ta'ala beri hidayah. Tapi sama ada diberi hidayah atau tidak diberi hidayah, itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Ya. Contohnya Nabi pernah pergi berdakwah ke Taif. Tapi orang di Taif menolak dakwah Nabi. Dalam perjalanan pulang, Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka ni sebenarnya tak tahu. Itu hidayah secara umum. Baik. Jadi ada yang selepas tu ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Jadi bukan semua dapat hidayah lah.
Dalam kes Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah, bila dia masuk Islam, mak dia, ibu dia marah pada dia. Dia daripada Kalibah Ad-Dusi. Jadi Abu Hurairah pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah supaya ibu aku diberi hidayah. Nabi pun berdoa. Dan Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Bila Abu Hurairah balik, tengok-tengok mak dia sudah beriman. Dia beritahu, dia kata, aku sudah mengucap 2 kalimah syahadah dan aku juga mahu ikut dakwah Nabi Muhammad. Jadi sangat mudah. Jadi ada doa yang Allah Ta'ala makbulkan dalam bab hidayah, ada doa yang Allah Ta'ala tidak makbulkan atas hikmah yang tertentu. Ada soalan lain? Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Sekejap je, bagaimana nak membentuk rasa apa tadi? Oh, hilang ada soalan. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya ingin tanya satu soalan Ustaz. Kalau macam saya tentera dan tentera, so dalam kita duduk ni kita ada satu organisasi lah, ada pemimpin dalam satu pangkalan ni, kita ada satu pemimpin. So bagaimana ni Ustaz, nak tanya tanggungjawab seorang pemimpin, kata kalau ada tu pegawai pemerintah CEO lah yang paling besar sekali dalam ni. So macam mana, takat mana dia punya tanggungjawab untuk menentukan anggota dia ni pergi semayang apa semua, buat apa semua tu, setakat mana dia punya tanggungjawab? Adakah dia kena paksa? Sebab setengah-setengah tempat sekarang ni, apa yang kita buat, bila jemaah tak ramai je, kita akan ambil senarai nama, kita akan tengok balik, cek satu-satu, dan kita buat punishment kepada individu yang tak pergi semayang. Macam kita seolah memaksa dia orang tu pergi semayang, itu salah tak? Betul tak? Atau salah kita buat lagu tu Ustaz? Cara penyelesaian dia. Berhubung dengan masalah orang yang tidak solat. Solat ni betul lah, solat ni kita tahu adalah suatu amalan yang sangat besar dalam Islam. Setakat yang saya tahu dalam sunnah Nabi, dia tidaklah sejauh itu tindakan. Dia hanya tugas kita untuk bila berdepan dengan orang yang susah untuk solat, sama ada anak-anak kita ataupun ketua pejabat dengan staf dia, ataupun macam contoh tadi dalam askar tadi, kalau dia punya ketua dia, bos dia tu tengok ada anak-anak buah dia tidak solat, dia cara yang paling baik adalah kita nasihat. Kita nasihat sebab Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahli keluarga kamu untuk menunaikan solat dan suruhlah mereka bersabar. Itu nasihat. Tetapi untuk kita memastikan mereka solat atau tidak, itu dah jadi suatu taklif atau bebanan kepada kita, sebab mungkin ramai hak kita nak jaga tu. Macam contoh dalam askar tadi, kalau seorang bos dia tu nak pastikan anak buah dia di bawah ni solat, nak memantau, nak ambil nama, jadi satu tugas saya tambahan pula yang membebankan dia. Saya melihat pendekatan terbaik adalah kita kumpulkan, kita bagi nasihat, bagi motivasi, bagi kesedaran tentang hakikat diri kita sebagai hamba Allah dan kewajipan seorang Muslim untuk solat, supaya ada hubungan yang berterusan antara kita dengan Tuhan. Pertama, kita gunakan pendekatan lebih kepada memberi nasihat. Di samping kita berdoalah, minta supaya mereka dilembutkan hati. Tapi kalau kita nak buat dengan kaedah nak ambil nama apa tu, mungkin boleh juga. Cuma sejauh mana mereka berubah tu kita tak tahu. Tapi insya-Allah dengan cara kita bagi motivasi, nasihat, mungkin ada ruang dalam hati mereka untuk masuknya nasihat tadi, dan mereka insya-Allah mungkin boleh berubah. Tapi sebaiknya kita jangan guna cara kekerasan. Kecuali hak kekerasannya jika seorang ayah melihat anaknya tidak solat padahal anak itu sudah berumur 10 tahun, maka Nabi kata boleh dipukul. Suruh anak kamu tunaikan solat ketika umur 7 tahun tu ada dalam hadis yang sahih. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka kerana mereka meninggalkan solat ketika berumur 10 tahun. Pukul tu sebagai satu hukuman untuk menyatakan kita tegas, tapi bukan pukul yang mencederakan, pukul untuk mendidik. Itu dalam konteks ayah didik anak. Tapi adakah sesuai untuk kita aplikasikan kaedah tu dalam, macam contoh dalam apa, Angkatan Tentera Malaysia ATM tu, wallahualam tu kena bincang dengan pakar-pakar yang lebih alim lagi lah. Itu dari segi uslub dakwah lah. Sebab dari segi pelaksanaan tu
Dari segi pelaksanaan, alhamdulillah dah Ustaz, kita dah bagi galakan waktu solat kita, bukan kita galak semayang kat masjid, kita nak imarahkan masjid tu. Dari segi pengarahan pun kita bagi arahan, dari segi nasihat pun kita bagi nasihat sentiasa secara berterusan. Cuma Ustaz, saya nak tahu dari segi pelepasan kita sebagai pemimpin ni, adakah kita masih lagi dipertanggungjawabkan kelak? Kalau kita dah buat benda-benda itu semua, adakah kita masih lagi tak terlepas? Tidak ada. Kita dah dikira tak bertanggungjawab dah. Mana kita dah terlepas dah tugas kita. Mana kita tidak lagi dipersalahkan atas kesalahan orang lain sebab mereka sudah dinasihati. Katakanlah macam contoh seorang ayah melihat anak dia buat salah, anak dia dah ditegur, dah nasihat, tapi anak dia masih mengulangi kesilapan yang sama, maka kesilapan itu tidak boleh lagi dipertanggungjawabkan kepada ayah dia sebab ayah dia sudah jalankan tugas dia. Jadi kalau anak dia buat salah, jadi anak dia tanggung dosa, bapa dia tak ada kena-mengena dengan dosa itu sebab mereka sudah ditegur, sudah dinasihati. Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Jadi kalau seorang bos dalam askar melihat ada anak buah tidak solat, dosa tidak solat anak buah tu tidaklah naik kepada bos dia sebab mereka sudah dinasihati dan sudah diberi teguran ataupun motivasi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bagaimana untuk bentuk diri rasa gemetar apabila disebutkan nama Allah? Ini satu mujahadah yang payah sebenarnya. Macam mana kita nak menjadikan hati kita rasa gerung kepada Allah, takut kepada Allah? Caranya adalah kita baca ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang dahsyatnya azab neraka. Kita baca hadis-hadis dan juga ayat-ayat Quran yang menceritakan kedahsyatan azab neraka. Sebab tujuan Allah Ta'ala sebut cerita neraka ni, tujuannya supaya kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah, takut kepada kemurkaannya dan takut kepada azab siksaannya. Neraka ni satu makhluk, tetapi neraka ni adalah gambaran kepada kemurkaan Allah. Jadi dahsyatnya kemurkaan Allah bila kita baca ayat dan kita faham, timbul rasa takut. Itu satu. Cara yang kedua, kita berdoa. Doa adalah senjata orang mukmin. Minta kepada Allah rasa takut kepadanya. Apa doanya? Adakah ada dalam hadis Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa khasyah, rasa takut kepada kamu fil ghaibi, ketika dalam keadaan ghaib. Ghaib ni maknanya kita dalam keadaan tidak dilihat oleh orang lain tidak lihat kita, ataupun secara terang-terangan kita bersama dengan orang lain, tapi kita tetap ada rasa takut kepada Allah. Dalam doa kita minta begitu. Jadi ada dua cara yang kita boleh lakukan untuk membentuk rasa takut kepada Allah. Tapi kena ingat, usaha ni bukan dalam masa 2-3 hari, dia memakan masa yang lama. Pada usia berapa? Kalau yang pisah suruh anak solat umur 7 tahun, kemudian dipukul kalau tak mahu solat umur 10 tahun, dan umur 10 tahun jugalah dipisah ke tempat tidur antara anak lelaki anak perempuan. Dia nak menghadirkan rasa takut kepada Allah ni payah sebenarnya. Bukan satu perkara yang mudah. Kata Muhammad Al-Munkadir, kalau kita baca kisah dia, seorang tokoh tabi'in yang terkenal. Muhammad bin Al-Munkadir ni salah seorang perawi dalam hadis riwayat Bukhari. Dia kata dia bermujahadah selama 40 tahun. Barulah dia boleh membentuk jiwa yang lembut dan rasa takut kepada Allah. Dia seorang yang sangat bertakwa dan sangat takut kepada Allah. Dia baca ayat-ayat tentang azab neraka, dia menangis sehingga dia kadang-kadang jatuh, pengsan dan sebagainya. Ini banyak berlaku di kalangan generasi as-salafus salih, kerana mereka memiliki keimanan yang tinggi dan rasa takut kepada Allah yang sangat kuat. Ada soalan bertulis tadi, tak sempat nak baca. Tapi tak apalah, insya-Allah kalau ada soalan tu boleh mesej pada saya, yang mana saya sempat jawab, saya boleh insya-Allah saya cuba jawablah. InsyaAllah kita berhenti setakat ni saja untuk hari ni, dah 7.40 dah.
InsyaAllah kita sambung lain kali. Ada kesempatan untuk sambungan ayat yang berikutnya. Ada sedikit lagi sambungan kita Nabi Ibrahim tadi. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Maaf yang